Okay, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat review tentang kereta saya yang baru je saya dapat lebih kurang nak dekat 2 minggu. Proton Saga Rosewood Maroon Premium. Okay, mula saya tunjukkan ni kunci dia. Cantik. Tekan ni. Tu. Ada 3 button untuk lock, unlock dengan untuk trunk release. Kena tekan dalam 3 saat. Lama-lama baru dia buka. And satu lagi butang ni saya tak pasti, tapi saya rasa untuk siren kot. Okay. So, kita on. Tekan sekali je. Okay, dah terbuka. Nak tutup pun tekan ni juga baru. Okay. Okay, untuk dia punya exterior, kita tengok daripada bahagian hadapan. Kalau tengok bahagian lampu dia ni, nampak memang dia guna lampu Saga yang facelift yang terdahulu lagi. Ada tulisan Proton, Proton. Cantik finishes dia. Okay, bawah ni sebab ni premium, dia ada DRL, daytime running lamps. Kalau versi standard dengan manual standard, auto standard dia tak ada. Dia cuma panjangkan je dia punya apa ni, ni sampai ke sini. Dia tak ada DRL. Bawah ni dia ada letak piano black, saya rasa sampai hujung sini pun DRL. Cantik lah. Cuma saya tak basuh lagi kereta, so nampak macam comot sikit. Dia ada sensor. And tu. Bahagian tepi dia pula ada guna tayar 2 tone. Silver stone. Kalau boleh saya zoom sikit. 185 55. Betul ke? Betul lah. Tayar dia cantik. Kalau tayar standard manual dengan standard auto, dia tayar dia je lain sikit dia punya rim. Okay, saya nak tunjuk sikit lah. Ni lebih kurang 4 hari selepas saya dapat kereta, saya telah melanggar 1 buah motor. Biasalah perempuan yang bawa. Tak apalah, nampak sikit je, tak calar banyak pun. Sesi perkenalan orang kata. Okay. Ni daripada rupa bahagian tepi. Cantik. Cuma Saga versi 2019 ni dia punya beza tak banyak pun dengan 2016. Satu dia ada DRL. Dengan satu lagi dekat bahagian belakang dia. Dia yang paling banyak sekali berubah adalah tulisan envelope lah. Kalau dulu dia ada logo. Ni tulis Proton. Proton. Pada saya lebih smart lah. Dengan Saga dulu dia dekat atas, lepas tu roof dia dah letak kat bawah. And dia punya tulisan macam, saya rasa macam dia berubah sikit. And dia ada fake events. Pada saya benda ni langkah yang bijak lah, sebab benda ni pun mungkin tak mahal kalau Proton nak buat, tapi dia nampak style lah. Sebab kalau yang versi lama tu nampak macam 2016 punya nampak macam tak cantik sangat lah pada saya lah. Tapi kalau dia letak ni, kadang-kadang dia cuma letak ni dengan tulisan tu juga dah nampak smart. Dengan auto premium ni dia ada letak satu lagi chrome apa ni, grill chrome letak kat bawah. Kalau yang 2 lagi variant yang yang bawah tu dia tak ada. Untuk premium saja dia letak. Okay, inilah bahagian belakang dia. Dia cuma ubah tulisan Proton, fake events. Ni cuma wayang je ni. Dia tak ada apa pun, tak boleh ada apa-apa pun. Hiasan je. Dengan grill bawah tu. Pemanjang sampai ke situ. Mungkin untuk nampak lebih lebar. Itu saja. Tapi walaupun dia ubah sikit pun, tapi nampak style kan. Okay, untuk buka pintu kereta ni dah ada 3 button. Kita tekan button yang tengah ni. Nampak macam 2 kan? Tapi sebenarnya sekali je. Tekan sekali je. Okay, dah terbuka. Jom kita masuk.
Tengok apa yang ada kat dalam. Bismillah. Okay. Tekan ni. Okay. Masukkan kunci. Okay. Kalau kita tengok secara keseluruhan, banyak yang berubah. Terutama touch screen tu. And okay, kita slowkan sikit. Ni adalah 7-inch touch screen. Kalau manual dengan standard auto, dia ada 7-inch ni juga, tapi dia cuma touch panel, dia bukan touch screen. Which is, kalau ni touch screen kita boleh touch mana-mana kan. Kalau touch panel hanya ada serta-serta button saja yang kita boleh touch. Macam tu. Dia datang dengan reverse camera sekali. Okay. Reverse camera dia agak clear untuk harga lebih kurang 41 ribu. Okay. Kita tengok. Dia punya steering. Tak ada ni wrap. Tapi tak apalah. Dia ada. Kalau premium sahaja dia ada button dekat punya steering. Kalau untuk variant yang rendah daripada premium ni tak ada. Dia ada untuk tukar-tukar lagu. Dia nampak tak? Dekat screen dengan saya punya tangan kanan ni, saya tekan dia berubah dengan volume up, volume down. Okay. Dia logo Proton, horn. Cantik. Okay, dia punya meter sangat cantik. Sebenarnya saya tak explore lagi. Jom kita tengok. Apa ni? Trip A baru 233. Trip B. Okay. Tekan ni. Okay. Cantik meter dia. Dan icon kat tepi. Dia ada. Saya tak tahu apa function dia buat macam ni. Macam push start button. Tapi tak ada benda yang boleh tekan pun. Dia still guna kunci. Dia bukan push start button. Dia bukan keyless entry. So tak boleh nak expect lebih lah. Sebab harga dia pun lebih kurang 41 ribu. Ni pun dah bersyukur dah. Sangat-sangat dah dapat macam ni pun. Alhamdulillah. Okay, dia ada ni tempat cermin dan juga tempat letak kad. Okay, tempat penumpang. Okay, dia punya dashboard lebih kurang sama je dengan versi 2011 macam tu. Sebab saya pun ada Saga 2019, kakak saya punya. Saya rasa tak banyak beza pun. Cuma 2011 punya Saga, aircon dekat atas. Dia versi yang bulat macam tu. So ni dia dah kebawahkan. Microphone ada kat atas kalau kita nak call. So dekat tengah ni saya sangat suka sebab dia ada letak macam lampu. Lampu putih. Cantik. Dia apa ni? Macam tulisan Geely kot. Dia kot. Yang ni saya tak pasti ni simbol apa. Kalau ada yang tahu boleh beritahu saya sebab saya tak tahu ni simbol apa. Okay. Okay, 7-inch touchscreen. Aircon. Okay, ni plastik. Okay lah. Kalau dia buat yang jenis bulat tu cantik juga tapi tak apalah. Okay lah. Dia ada 3 USB. 1 tempat pemandu. 2 lagi kat sini dekat tempat penumpang. So tak adalah bebut. Okay, dia ada parking, reverse, neutral, drive dengan S. S ni yang saya tahu dia untuk sport mode. Untuk kalau kita nak motor, tak cukup momentum ke, kita boleh guna S ni lah. So dia akan pecut. Tapi saya tak pernah guna pun, tak berani. Okay, sebenarnya saya baru dapat P. Alhamdulillah, baru dapat lesen. Seminggu sebelum saya dapat kereta ni, saya baru saja lulus JPJ. Alhamdulillah. So seminggu selepas saya dapat lesen, saya dapat kereta. Alhamdulillah. Syukur sangat. Nikmat apa lagi yang kita dustakan. Ni baru saja servis. Itu sajalah kot. Bahagian dalam dia. Okay, jom. Okay, kat bahagian kanan dia, kat bahagian kanan pintu ni ada tempat cermin, tingkap cermin sisi, tempat turun
Lengkap. Okay, apa lagi yang saya tertinggal? Sini tak ada kot. Ni je lah. Okay lah. Jom kita tengok apa yang ada kat belakang. Okay, sebelum tu jom kita tengok seat dia. Seat dia yang saya tahu kalau standard punya standard manual dengan standard auto punya seat dia lain tau. Dia tak ada corak macam premium punya auto. Yang ni premium dia ada macam corak kotak-kotak. Ni macam diamond. Dia macam jeans. Sangat tebal. Sangat beza dengan Saga 2011. Saya tak sure nak bezakan dengan Saga 2016 sebab saya tak ada Saga 2016. Saya cuma tahu beza antara 2011 dengan 2019 saja. Dia ada corak. Seronok, selesa. Saya duduk selesa. Okay, inilah bahagian dia. Dia ada boleh masuk file kat sini. Ada, nampak tak? Jelas dia boleh letak lah apa-apa bahagian teh tarik hook ke. Ada setiap tempat ada kecuali tempat driver. Okay, itu saja. Okay, ini adalah ruang dalam dia. Okay, yang uniknya dia boleh letak baby punya kerusi, baby seat. Ada dua. Satu, dua. And kita boleh ke bawahkan kerusi ni je Ada dia punya mana? Oh ni. Dia punya ni. Tekan and ke bawahkan. Mungkin saya rasalah, saya tak sure, saya agak-agak je mungkin dia rendahkan seat sebab ada yang komplain seat belakang Saga ni rendah. Mungkin sebab dia rendahkan, dia nak kita senang sorong barang daripada belakang terus ke dalam lah. Mungkin reason dia lah, ataupun mungkin ada reason lain yang saya kurang tahu. Okay, so bolehlah dapat macam ni. Dia tak 90 kot, dia lebih kurang 70 mungkin. Tapi okey lah. So maknanya dia tak boleh sekali, satu-satu je. Dia sekali je turun. Dia mungkin satu kekurangan lah. Tapi okey je, tak masalah pun. Dah. Okay, ni bahagian belakang. Okay, tinggi saya lebih kurang 160. So, ada ruang ni untuk kaki dan juga sebab saya pendek sikit, dapatlah macam gini satu jengkal untuk kepala. Okey lah, which is okey lah untuk orang yang 160 cm macam saya ni. Okey, tempat duduk dia agak luas. Okey. Cuma secara jujurnya nampak macam rendah sikit lah. Mungkin ada reason kenapa dia rendah. Nanti saya tunjuk kenapa. Okey, untuk nak buka dia punya boot, kita boleh buka daripada dalam satu, dan satu cara lagi kita tekan batu tengah ni. Lama-lama dah kurang dalam 3-4 saat boleh terbuka. Okey, jom. Tada. Agak besar tapi tak sebesar Beza. Beza lagi besar. Saya tak pasti berapa kapasiti boleh masuk, tapi agak luas lah. Okey, tengok dalam dia. Ni saya dapat sekali dengan tayar. Tayar baru. Ada jack, ada tools, 3 segi amaran dengan beg kecemasan. Okey. Ni jangan buang tau. Saya rasa ni penyepit untuk tayar punya nut tu. So kalau tak ada, susah jugalah kalau kita nak buat kan. Kita simpan. Okay. Je lah. Ini boot. Nanti cuba kita tengok. Kalau kita buka.
Kita buka tengok dia punya luas. Oh, tengok dia dalam. Wah, luas juga boleh sorong barang panjang lah. Okey, sekarang kita nak buka bonet. Tekan ni lama-lama. Okey, dia terbuka sendiri sebab saya ada adjust dia punya spring. Kat sini saya adjust sikit spring dia supaya dia terbuka sendiri. Tapi saya tak tahu kenapa dia buka sikit sangat. Sepatutnya dia buka lagi besar kan, tapi tak apalah. Okey, kita tengok dia punya apa yang saya dapat sekali. Saya dapat segitiga amaran, beg kecemasan, tools, set tools. Dengan yang ni lah yang saya explain sebelum ni. Post logistik untuk kita buka nut kat tayar kalau tak silap saya, function dia. Okey. Jom kita tengok segitiga amaran. Macam mana? Okey. Wow. Macam gini. Ni cangkukkan kat sini. Macam ni. Tada. Lepas tu dia ada macam kaki dia. Macam ni dia. Okey, macam ni. Untuk bagi dia stand kot. Macam ni kot. Okey. Segitiga amaran. Kita tengok beg kecemasan. Potong beg kecemasan. Kita buka. Okey, proton beg kecemasan. Dia ada 3 kategori. Bagi luka ringan, luka sederhana, luka parah. Okey, kita buka, ada zip kat sini. Tada! Wow. Okey, ni bagi luka ringan. Dia ada bagi bandage. Triangular bandage. Bandage yang segitiga. Dia bagi sekali dengan apa ya ni? Uni gloves, alcohol swab, sterile disposable. Okey, untuk bagi luka sederhana pula dia bagi ni. Sterile gem G-pad. Kecil sikit. Dengan samalah uni gloves. Ni untuk luka sederhana. Untuk luka parah dan melecur dia bagi ini sahaja. Iaitu wow, ni lagi besar. Sama juga macam tadi. Sterile gem G-pad cuma lagi panjang.
Ini untuk luka parah dan melecur. Next, the next pouch. Ada gunting dan pembalut gulung. Dia bagi apa ni? Tak pasti. Dia bagi ni gunting. Ini gloves elastic bandage. Oh, ada lagi yang kecil dan yang panjang. Dengan gloves. Gloves. Ini sahaja. Ini tak? Okay, tak. Itu sahaja. Okey, kalau perasan dekat saya punya door handle bahagian pemandu ni, dia ada ni, logo kunci. Sebab saya ada tengok review dekat YouTube daripada channel lain, dia kata sebenarnya dia boleh buka tau. Kita boleh buka, and in case kalau kita punya remote ni tak boleh buka, sensor tak detect, kita boleh cungkil ni, and ada tempat masukkan kunci kat dalam ni. So sebab tu dia ada logo ni. So satu langkah yang agak bijak. Dia masukkan, so maksudnya tak ada kita nampak dia teropong kat sini kan. So dia masukkan tempat letak kunci tu kat dalam ni. Okey, ni saya tunjuk bila saya start engine, lampu DRL ni dah nyala dah. Tapi kalau once kita buka lampu utama, lampu DRL ni dia tertutup sendiri lah, automatik tertutup. Sebab yelah, kan silau pula kan orang-orang lain nak bawa kereta, tiba-tiba ada lampu DRL kan mencemarkan sikit pandangan. So bila dah buka headlamps ni, lampu utama ni, lampu DRL ni tiba-tiba tertutup terus. Okey. Dia cuma menyala waktu siang saja. Daytime running lamps. Okey. Okay.